Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan lidah kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan mata kita untuk memandang kepada orang salihin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kaki, memberikan kita jasad untuk datang kepada tempat yang mulia. Dikatakan bahawasanya Imam Hasan Al-Basri memberitahu begitu ramainya disebabkan satu pandangan mata kepada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dirinya 2, 3, 4 bulan tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat membaca Al-Quranul Karim, kerana hanya satu pandangan mata kepada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia tidak dapat membaca Al-Quranul Karim, tidak dapat beribadah dan sebagainya. Disebabkan maasi, kemaksiatan yang dilakukan oleh jasadnya, apatah lagi oleh hatinya, menyebabkan dia itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita dihadirkan di dalam majlis seperti ini, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sedang membuka pintu rahmat daripadanya, membukakan pintu rahmat kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita mencintai Allah, untuk kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Karena sesungguhnya al-umur biyadillah, umur itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit boleh menjadi kembali kepada Allah, yang tidak sakit boleh jadi kembali kepada Allah. Kita tidak mengetahui bila akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah seseorang itu mati kecuali dia itu berada di dalam keadaan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mana dia akan perolehi kalau dia tidak pernah duduk dengan orang yang saleh, kalau dia tidak pernah duduk dengan ulama al-amilin, kalau dia tidak pernah duduk dengan al-awliya was-salihin, kalau dia tidak pernah hadir kepada majlis-majlis seperti ini, kalau dia tidak pernah mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agaknya dia akan mendapat husnul khatimah? Bagaimana agaknya dia akan mendapat husnul dhan, sangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangka baiknya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala? Maka majlis seperti ini hakikatnya membersihkan kita daripada hati yang secara kemanusiaan kita ini memang lemah, akan sentiasa bersangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, mencari keburukan hamba Allah Subhanahu wa taala, mencari aib yang ada pada orang yang lain, tetapi lupa untuk mencari aib yang ada pada diri kita sendiri. Kalau disuruh hitung berapa banyak aib yang ada pada diri kita, nescaya kita tidak akan dapat hitung. Tetapi kalau ingin menghitung akan aib yang ada pada orang lain, kesalahan yang ada pada orang lain, nescaya kita boleh hitung begitu banyak sekali. Apatah lagi pada zaman yang penuh dengan fitnah, yang adanya dengan media, dengan Facebook dan sebagainya, yang membukakan luas untuk kita semakin menjadi orang-orang yang menyebarkan fitnah, menjadi orang-orang yang lebih bersangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diajarkan untuk tidak bersangka buruk walaupun orang yang kita lihat depan mata kita melakukan kemaksiatan, disuruh cari 70 alasan kalau kita nampak ada satu orang itu melakukan kemaksiatan, karena kita tidak mengetahui, boleh sahaja lepas 5-10 minit daripada penglihatan kita kepada hal tersebut menyebabkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, raqahu Allah Subhanahu, dinaikkan darjatnya di sisi Allah menjadi auliaillah, menjadi orang yang salihin. Kita yang masih sangka buruk kepada hamba tersebut menyebabkan kita mendapat su'ul khatimah, wal a'yadu billah. Maka dengan itu nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini, yang sesungguhnya saya datang untuk mengambil keberkatan saja, tidak ada niat untuk nak menyampaikan apa-apa. Kebetulan tadi saya daripada Shah Alam ada kelas di sana, niatnya untuk hadir, rasanya tak sempat, tapi alhamdulillah berkati oleh Allah Subhanahu waktu sempat sampai kepada majlis ini, alhamdulillah.
Peringatan yang ingin saya sampaikan kepada diri saya dan diri hadirin dan hadirat yang sentiasa saat saya belajar di kota Hadramaut dahulu dinasihati oleh para habaib, para ulama, saat kita menuntut ilmu, talabul ilm, perlunya ada sifat tawadhu' di dalam diri kita. Perlunya ada sifat tawadhu'. Dan zaman ini begitu ramainya orang yang tidak mengetahui apakah maksud tawadhu'. Tawadhu' bukan perkara zahir yang ada pada seseorang. Tawadhu' itu adalah perkara batinnya seseorang, perkara yang berkaitan dengan hatinya seseorang. Hati perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati perlu bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati tak boleh berada di dalam hati ini penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit kesombongan. Kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada sifat sombong. Sedikit saja yang ada sifat sombong, apatah lagi bagi kita ini penuntut ilmu, paling mudah sekali mendapat sifat kesombongan. Yang kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis bahawasanya dua jenis orang tidak akan mendapat manfaat daripada ilmu, yaitu orang yang terlalu malu, mustahyin, dan juga mustakbirin, dan juga orang yang sombong. Ini dua jenis orang dihadir di dalam majlis ilmu tetapi dia tidak mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Kerana apa? Dia datang dengan kesombongan, merasa dirinya lebih halim daripada orang yang menyampaikan, merasa dirinya lebih tua, lebih dilayak itu, merasa dirinya lebih patut dihormati, dihargai, di sebagainya. Ataupun juga keadaan yang satu lagi, iaitu malu, terlalu malu untuk menuntut ilmu. Siapalah saya untuk datang kepada sini, nanti apa orang kata itu dan sebagainya. Maka orang dua-dua jenis ini diberitahu oleh Rasulullah SAW tidak akan dapat manfaat daripada ilmu. Maka dengan itu majlis kita datang seperti ini perlu menjadi sebab untuk kita semakin mencari keburukan yang ada pada diri kita sendiri, kesalahan yang ada pada diri kita, kelemahan yang ada pada diri kita. Kalau di dalam khabar disebutkan bahawasanya man lam yanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da. Kalau dia salatnya itu yang dia lakukan di dalam firman Allah, Allah menyebutkan inna salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya seseorang itu akan membuatkan dirinya menjauhkan diri daripada kemaksiatan, menjauhkan diri daripada maasi, daripada perkara yang tidak diridai oleh Allah. Zaman ini begitu ramai yang masuk di dalam salat, bahkan yang hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir majlis maulid, boleh menjadi sebab menyebarkan fitnah, boleh menjadi sebab orang-orang itu lebih terukkan daripada orang lain. Apakah sebab? Sebab kita tidak mengetahui keagungan yang ada di dalam majlis ini, bagaimana ingin mengambil faedah daripada majlis seperti ini. Maka dengan itu dalam hadis, dalam khabar tadi disebutkan, barang siapa yang salatnya tidak membuatkan dirinya semakin jauh daripada perkara yang tidak diridai oleh Allah, perkara yang mungkar, perkara yang fahsya, lidah yang kotor, lidah yang berdusta, lidah yang berghibah, lidah yang berkutuk sana kutuk sini, mata yang memandang kepada kemaksiatan dan sebagainya, lam yazdad min Allah illa bu'da. Tidaklah dia semakin bertambah kecuali semakin jauhnya dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia datang, dia semakin jauh daripada Allah. Dengan itu guru kami Habib Umar bin Hafidh mengajarkan kita, setiap kali kalau kita mendapat ilmu yang baru, kita harus semakin tawadhu. Karena apa? Kita merasakan bahwasanya kita semakin jahil, kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Ya Allah, jahilnya kita tak tahu ilmu tersebut. Tetapi yang tidak faham bagaimana cara untuk nak memperolehi ilmu, saya semakin mengetahui, saya semakin mengetahui, merasa lebih pandai, merasa lebih pandai daripada orang yang ada di luar, lebih pandai daripada orang yang awam, lebih pandai daripada orang sana dan di sini dan sebagainya. Maka dengan itu perlunya majlis seperti ini, tujuan yang asas, yang utama adalah untuk membersihkan hati kita. Maka dengan itu secara ringkas Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan bahawasanya hadhil majalis fihi ma'us sabun, adanya air dan juga sabun. Yang kotor hatinya maka gunakan sabun. Sabun itu untuk membersihkan hati daripada hati yang punya penyakit sombong, yang mendengki kepada orang lain, yang kutuk orang lain dan sebagainya, yang mempunyai hasad, dengki, kesombongan, ujub. Maka bersihkan dengan sabun setiap kali datang kepada majlis. Yang sudah bersih hatinya, fihi ma', ada air, air yang akan menambahkan. Yang sudah ada cinta kepada Allah, ditambahkan kecintaannya.
yang sudah ada cinta kepada Rasulullah, ditambahkan kerinduan dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita angkat tangan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah kita semua dijadikan orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dikurniakan kita agama Islam, dikurniakan kita iman, dikurniakan kita berkumpul dengan orang-orang salihin, dihadirkan kita di majlis-majlis orang yang saleh, dihadirkan kita di dalam majlis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah kita hadir dalam majlis ini, semakin Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada kesombongan, daripada ujub, daripada dengki, hasad, yang mana disebutkan 3 penyakit ini asas yang ada di dalam iblis. Kalau seseorang mempunyai 3 penyakit ini, maka ketahuilah dia dapat warisan daripada iblis wal iyad billah, iaitu al-ujub, al-kibr wal hasad.